Kek TV KPM. Okey Syafiqah, untuk segmen kali ini Ustazah nak mengajar tentang jenis-jenis wakaf. Jadi untuk memahami jenis-jenis wakaf ni, dia memerlukan sedikit ilmu tambahan lah. Baik. Syafiqah, iaitu kita kena memahami sedikit sebanyak tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Tapi jangan risau, jangan terus stres. Ya Allah Ustazah, selama hari ni saya wajah saya tahu Ustazah dan kan, dengan Alhamdulillah Ustazah, segala puji bagi Allah kan, yang lain saya tak tahu kan. Jadi jangan risau anak-anak murid di luar sana, kerana dekat pasaran kita ni kita ada seperti mana yang berada di meja Kak Syafiqah tu, seperti mana yang murid nampak, dia ada dua jenis Al-Quran ya. Jadi Al-Quran yang kalau anak murid semua dah terror kan, dah mahir, bolehlah guna Al-Quran yang satu color tu je. Yang satu color tu je kan. Macam Ustazah ni, Syekh. Mahir tajwid je. Maknanya pun banyak juga rujuk yang sebelah yang berkala-kala tu. Kan? Jadi kita boleh gunakanlah Al-Quran yang ada di pasaran ni untuk membantu kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Okey, so kita teruskan ya Syafiqah. Baik, untuk memahami jenis-jenis wakaf yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Untuk memahami jenis wakaf ni, Ustazah pun dah design satu diamond wakaf. Diamond wakaf. Diamond wakaf Ustazah ni, Ustazah namakan diamond gen wakaf. Maksudnya jenis wakaf lah. Jadi supaya tak mix up dengan pentagon wakaf tadi, kita ada 4 sisi. Diamond ni ada 4 sisi. Jadi yang di atas ni adalah wakaf tam. Yang sebelah kanan wakaf kafi, sebelah bawah wakaf qobih, dan sebelah kiri tu wakaf hasan. Nama orang kan Ustazah? Bukan, ya, bukan nama orang. Okey, dan nak menghafalnya, Ustazah dah buat juga satu akronim supaya membantu murid luar sana untuk mudah menghafal, tamkahaqah. Ya, tamkahaqah, boleh amalkanlah ya supaya dapat menghafal. Okey, jenis wakaf yang pertama nama dia wakaf tam. Bukan pak tam, ya, ataupun tam-tam, bukan. Dia wakaf tam ni maksudnya adalah wakaf yang sempurna. Ya, jadi jangan sangka wakaf tu dia main wakaf je. Wakaf ni dia ada 4 jenis. Yang pertama wakaf sempurna. Apa maksud wakaf sempurna tu? Wakaf sempurna ni dia punya karangan ialah wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Pening kan? Saya tahu. Syafiqah pun pening kan? Saya tahu. Jadi Ustazah buat satu kotak lah. Untuk supaya murid-murid dan Ustazah juga sendirilah kan, supaya kita semua faham. Nak faham jenis wakaf ni, dia ada 3 kriteria. Kena tengok. Dia kena tengok daripada segi kesempurnaan makna dia. Dia sempurna ke tak sempurna? Kemudian, dia ni kalimah yang kita nak wakaf tu, dia ada kaitan tak dengan ayat selepas dia daripada segi lafaz? Maksudnya, kita wakaf tu, kita penuh tak perkataan kita wakaf tu? Contoh macam kemanusiaan. Adakah kita wakaf di kemanusiaan? Atau kita wakaf di kemanusia? Atau kemanu. Kan, itu maksud lafaz. Supaya senang fahamlah ya. Atau dan perkara ketiga, kita kena tengok kaitan dengan ayat selepas dari sudut makna. Jadi di tempat yang kita nak wakaf tu, adakah kalau kita wakaf di situ, adakah dia mengganggu makna keseluruhan ayat? Jadi murid-murid semua kena ingat, untuk memahami jenis wakaf, kita kena tengok 3 kriteria ini. Jadi, untuk wakaf tam, murid-murid semua, murid-murid Ustazah, wakaf tam, makna dia sempurna, tik, tapi dia tak ada kaitan daripada segi lafaz. Dia memang awak habis perkataan tu, memang habislah. Awak tak putus perkataan dia, dan dari segi makna pun dia bebas. Dia cerita lain. Aku cerita lain, dia cerita lain. Gitulah kan. You, I kan. Gitu ya. Jadi kalau berhenti di situ, maka wakaf itu sempurna. Ya. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia, itulah ini ayat dia. Nak faham jenis ni, kita kena faham makna dia sekali. Ya. Contoh, ayat pertama. Surah Al-Baqarah ayat 5. Ayat dia, A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
wa ulaika humul muflihun. Dari awal tu dia kata mereka lah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini cerita ni, dia cerita orang yang dapat petunjuk ni dia orang untung. Lepas tu ayat 6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ceritanya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, sama ada engkau Muhammad memberikan peringatan atau tidak kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ini cakap orang yang dapat petunjuk, ini dapat cakap orang kafir. Jadi mereka ni tak ada kaitan. Jadi siapa wakaf kat sini? Wakaf tak, dia tak buat apa-apa kesalahan. Faham? Okey, faham? Faham ya? Okey. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, tak habis lagi. Okey, jadi jenis wakaf tam ni, cara bacaan dia kena wakaf pada tempat yang wakaf tam dan harus memulakan bacaan pada kalimah berikutnya. Maksudnya, lepas habis kita wakaf kat sini, boleh je mula kalimah selepas tempat wakaf tam tadi. Tapi Ustazah, kami ni orang Melayu, kan? Tak tahu Ustazah maksud dia. So, macam mana ni Ustazah? Kami kena bawa ke terjemahan tu? Boleh, lagi bagus kan? Boleh lagi bagus sebenarnya. Tapi, kalau misal kata tak mampu lah kan buat macam tu, ada juga bantuan ya daripada tanda-tanda bacaan. Kalau tanda mim, yang digalakkan wakaf tadi tu anak-anak, wakaf lazim dan wakaf wakfu ula itu adalah tanda bahawa tempat itu adalah wakaf tam. Faham? Faham. Okey. Alright, faham. Alhamdulillah. Kemudian jenis wakaf yang kedua, wakaf kafi. Ya, okey, bukan kopi. Jangan haus dulu. Okey, wakaf kafi ni adalah wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya. Dia dah mula, dia tak pening dah. So, dia dah tengok dah, dia tahu dah kotak mana kan. Tetapi mempunyai kaitan dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz. Jadi, kalau tak nak tengok yang atas, tengok yang bawah aja. Okey, makna sempurna, mesti sempurna maknanya. Kaitan dengan lafaz, dia tak ada kaitan dengan lafaz. Maksudnya, kita tak potong perkataan itu. Kemudian, tapi dia ayat tu kalau bahasa Melayu kita ni dia koma. Dia tak noktah lagi. Dia masih ada kaitan. Tapi yelah, kita dalam bahasa Melayu pun koma bolehlah berhenti kan, tarik nafas. Boleh ya. Jadi kalau kita jumpa kalimah ayat yang macam ni, sebenarnya kita masih boleh wakaf, tapi bukanlah jenis tam, tapi dijatuh jenis kafi saja yang maksudnya wakaf mencukupi. Just nice. Okey. Jadi gitulah kan. Jadi saya jangan takut, boleh wakaf. Okey. So contohnya kat sini ayat 6 tadi, cerita yang pasal orang kafir tadi, walaupun diberi peringatan tapi tak ada kesan pada mereka. Lepas tu disambung dengan ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi masih lagi Allah nak cerita pasal orang-orang kafir ni. Tapi kita still boleh wakaf di tempat la yu'minun. Ya, jadi itu maksudnya. Okey. Kemudian, jenis cara baca wakaf kafi adalah wakaf pada tempat wakaf kafi dan boleh je. Wakaf kafi ni kita boleh je terus sambung pada kalimah yang selepas wakaf kafi tadi. Ya, jangan takut. Boleh. Tanda wakaf lagi untuk wakaf kafi, tanda wakaf dia adalah jim. Yang optional tadi tu anak-anak murid semua, itu adalah tanda wakaf kafi. Kemudian jenis wakaf yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan ni maksud dia wakaf baik. Jadi siapa nama Hasan ni memang baik orangnya ya. Okey, jadi hasan ni senang. Dia semua tik. Maksudnya apa? Dia kena sempurna. Dia kena berkait dengan ayat selepasnya dari segi lafaz dan dia kena berkait dengan segi makna. Dia baik ni, semua dia touch. Gitu ya. Dia baik. Okey. Jadi contohnya, contohnya ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sepatutnya kat sini wakaf tam lah. Tapi kan, misal katalah kan tengah-tengah baca tu, masa sebut lillah ni tiba-tiba pula terbatuk. Okey. Tiba-tiba ada orang rindu kan. Ada orang rindu. Alhamdulillah. Kan terberhenti kan. Terberhenti. Macam mana tu Ustazah? Tiba-tiba gatal kan. Jadi wakaflah di situ kan. Alhamdulillah. Jadi koma. Boleh. Tapi kena
kena tak boleh alhamdulillahi. Yang baris ni kena disukunkan lah. Ya, kalau wakaf hasan ni kita boleh wakaf, tapi kena disukunkan, tak boleh disebutlah barisnya, sebab cara wakaf cara membaca wakaf adalah mematikan bunyi huruf takhir kalimah wakaf tu, ya. Okey, jadi itu contohnya. Contoh lain lagi adalah dalam satu ayat ni, dan tanda dia adalah sod, lam, ya, yang apa wasal lebih utama tadi tu. Ya, yang wasal lebih utama tadi tu, jadi itu sebenarnya bukan tak boleh wakaf, boleh. Tapi sebenarnya cerita dia tak habis lagi. Cerita dia tak habis lagi, ada lagi benda nak disampaikan, dengar sampai habis dulu. Jangan nyampuk. Gitulah ya, jangan nyampuk dulu. Maknanya Ustazah, alhamdulillah boleh berhenti, lepas tu sambung Rabbil alamin. Kita tengok boleh tak? Macam mana tu? Okey. Panjang penerangannya Syafiqah. Okey, jadi gini cara dibaca. Okey. Wakaf pada kalimah yang sempurna susunannya, tapi makna dan lafaznya masih terikat dengan kalimah selepasnya. Jadi sebenarnya kan dia tak settle lagi kan? Betul. Kalau dari segi lafaz alhamdulillah dia settle dah. Tapi dari segi maknanya takkanlah nak sambung Rabbil alamin, tak boleh. Jadi dia macam ni. Jika wakaf pada pertengahan ayat, hendaklah dimulakan bacaan daripada beberapa kalimah sebelumnya. Jadi macam ni, dia ada dua contoh. Kalau di tempat dia berhenti ni tak ada tanda wakaf ni, tak ada kan? Clean and clear, tak ada. Jadi dia kena ulang semula yang dia dah baca tadi. Tapi kalau dia berhenti di tempat yang ada tanda wakaf sod lam ya, maksudnya dah dikuatkan oleh pakar, boleh berhenti, harus berhenti kat sini, tapi wasol itu lebih utama, maka dia boleh terus sambung. Tapi kalau dia berhenti dekat waslu ula tu, dia boleh sambung selepasnya. Tapi kalau dia berhenti di tempat yang tiada tanda wakaf, even sod lam ya, maka dia tak boleh terus sambung. Dia kena ambil balik kalimah yang dia dah sebut sebelum tu, yang sebelum dia batuk tu. Gitu ya. Okey. Dan itu dia punya tanda wakaf. Okey, tanda wakaf yang keempat, wakaf qabih. Ya, wakaf buruk. Jangan marah ya. Okey. Jadi wakaf buruk ni ialah makna dia ni maksudnya memang cerita dia ni memang tak habis lagi lah. Jadi kalau berhenti kat situ, memang orang apa benda ni? Macam itulah kan. Apa benda ni kan? Tak faham langsung. Sebab makna dia memang tak sempurna. Jadi memang tak boleh langsung berhenti di situ. Tapi apa yang selalu pelajar kita lakukan adalah dia buat macam ni. Alamak, mana contoh saya? Macam mana tu Ustazah? Okey. Yang ni kan? Dia di tempat yang lam alif ni, di tempat lam alif ni dia tidak boleh berhenti. Dia sambung je. Dia main sambung. Dia ingat semua tanda wakaf. Padahal lam alif tu dia bukan tanda wakaf. Maksudnya wakaf qabih. Di situ tidak boleh berhenti. Maksudnya tanda wakaf qabih ni adalah lam alif. Dan itulah jenis-jenis wakaf yang Ustazah perjelaskan sebentar tadi. Jadi jom kita nak bagi ruang untuk murid-murid berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM.